Dia nak cerita gini, dari segi falsafah, iaitu semua manusia tahu kalau bau busuk tu tak sedap lah, tak sih. Dia nak perilas lah tu, nak cuci lah. Begitu juga kalau tengok cemar, tak suka juga dia. Hak tu kamu faham, semua manusia faham, semua faham kan? Semua faham. Tapi kamu tahu ke ada lagi sesuatu yang kotor, hakikat dia. Hakikat dia. Zahirnya dapat tidak kotor. Zahirnya serupa dengan hak lain-lain juga. Pitih kita kata duit yang kita curi, kalau kita beli nasi lauk kenyang apa tu lah. Dengan hak kita tidak curi, hak kita buat kerja dengan peluh-pelah, kita kata dah serupa aja. Tetapi hak ni haram, hak tu halal. Hak ni pada hakikatnya najis, kotor tu. Kotor tu. Kalau Tuhan bui bau-bau busuk, kita tak akan boleh makan. Kalau Tuhan bui nampak kotor tu lah. Dan orang-orang Allah SWT nak bui nampak, memang nampak. Adalah ketika-ketikanya Tuhan nak bui sesuatu lain-lain lah, dia nak bui tu nampak lah. Ini benda. Begitu juga i'tiqad. Kita nampak kepercayaan ni kan, nampak tak ada apa. Dia pun baik je. I'tiqad tu kotor, tak betul tu, cemar tu. Cemar. Jadi percaya bahawa Tuhan ni beberapa dan macam-macam lagi yang tidak layak dengan Tuhan, itu kotor tu, tak sesuai. Kita bubuh dalam jiwa kita, dalam fikiran kita. Hak dalam fikiran kita tu nampak kau? Hak dalam hati kita tu, perasaan kita tu, keinginan kita nak buat jahat, nak gitu-gini, orang nampak? Tak nampak. Itulah hukum itu. Pada hukumnya kotor tu, kotor, perlu kita bersihkan daripada kehidupan kita. Itu tujuannya. Jadi dia nak ayatnya, kamu faham hak ni. Kalau kamu sudah faham hak ni busuk lagu mana, kotor tu lagu mana, tak sedap dipandang, kamu kena ingat hak ni pun lagu tu juga. Hak kotor ni pun lagu tu. Hak kotor dalaman ni pun lagu tu juga sebenarnya. Kalau kamu tu ditunjukkan, diberi nampak, maka kamu pun tak sih, tak tergamak nak makan. Kalau duit hak haram tadi tu, dengan cara curi ke apa, tak caralah, kamu tak akan tergamak. Kamu tak akan tergamak nak sembah berhala, nak memiliki kepercayaan syirik, tak akan. Manusia tak akan nak, seperti mana dia tak nak. Siapa-siapa pun tidak Islam, dia tidak nak kotor tu. Tetapi nak ayatnya manusia ni faham bersih, lebih bersih pada kita lagi. Cuba kita tengok di negeri-negeri barat, bukan main bersihnya. Pada pokok kayu ada, tapi macam tak ada pokok kayu, cuci jalannya. Bersih. Mana pandai dia jaga kebersihan zahir. Belum tentu lagi orang yang tahu betul tentang kebersihan zahir, dia tahu kebersihan hak dalam. Sebab tu duduk syirik lagi. Sebab tu boleh lawan perintah Allah. Kalau orang dia tahu berterima kasih, kalau orang lembut-lembutnya dengan orang yang nak lalu sikit, excuse me, please, tahu, boleh kata, thank you, boleh, nak terima kasih, dia reti. Tapi kepada Allah SWT tak reti. Kalau ada pun, memang fitrah manusia ni dia nak terima kasih. Dia terima kasih dalam bentuk yang Tuhan tidak redha, bukan lagu tu caranya. Situ. Sini bendanya. Jadi apabila kita faham gitu, nampaklah wuduk ni hak nak bersih hak tu, hak najis hukmi tu, najis dalaman itu tujuan wuduk. Dan setelah kita faham hak zahir, hak ni dia boleh laku, semua orang boleh faham. Dia royak setingkat lagi, biar meningkat, barulah pandang kita manusia. Kalau tidak, binatang berhenti, setengah-setengah dia tak sah, setengah-setengah tu. Kucing itu pun setengah-setengah tak sah makan tikus. Kalau kita duduk ajar dia makan sedap-sedap, tak sah. Hak cemar-cemar tak sah. Begitulah nak ceritanya. Kalau sekadar tu, binatang pun boleh. Manusia ni dia tidak tu, tidak sekadar tu, dia kena lebih lagi. Itu dia nak cerita. Itu yang pertama. Yang keduanya, yang keduanya, kita kata wuduk ni. Apa dalam Quran kita tengok, Imam Bukhari mula-mula mari ayat tu. Mula-mula mari ayat tu apa? Bila kamu nak sembahyang, kamu
basuh muka, basuh tangan hingga ke siku, sapu kepala dan basuh kaki. Apa-apa. Dia nak ceritanya apabila manusia ni apabila berhadapan dengan sesuatu ini ia sampai kepada dia tu ke dia. Dia faham tu ke dia. Buah apa perkara. Dia akan bertindak lagu mana. Ni. Inilah hak disebut dalam ayat ni. Inilah asasnya. Bila kita tengok molek kau tak molek kau, kita tengok negara dia, muka. Dia kena berdepan. Kita manusia. Berdepan, berhadapan dengan sesuatu tu. Susah kau, senang kau, kotor kau, bersih kau, kita tengok. Bila kita tengok benda suka, kita nak ambil. Kita tengok dulu. Kita bau sedap dulu. Baru kita nak ambil. Kita guna tangan. Muka dulu kan. Muka tu makna tengok tu. Kita berhadapan dulu. Pada tu kita nak ambil. Bila kalau kita tak boleh ambil, kita akan guna fikiran kita. Tu kepala. Akal kita. Akal kita pusat dianya ni di kepala. Sebab tu Tuhan buat kepala manusia ni di atas sekali. Tidak seperti binatang, kepala bawah, depan. Macam-macam lah kepala tu. Sebab memang kehidupan kita dari segi falsafah lah, kehidupan kita ni nak dia tinggi. Hak ni hak atas sekali. Dia nak pergi ke tempat yang tinggi. Hak tu sebenar kejadian manusia. Tapi kalau binatang adalah ke bawah, kepala dia ada ke depan, mana dia nampak depan dia tidak nampak atas. Jadi kita fikir dengan akal kita. Tu sapu kepala. Kita fikir dengan akal kita. Lagu mana kita nak capai? Kalau tak payah lagi, tak boleh dengan tangan, kena guna kaki. Hak lebih lagi. Orang kata kelepah habis tangan kaki. Makna habis ring tu buat kerja tu. Dengan segala usaha, segala daya, segala kemampuan yang ada kita buat. Tengok. Dia situ. Sebab tu Tuhan dia sebut pak. Lepas tu perinciannya Nabi sebutlah. Perincian Nabi SAW sebut, iaitu atas muka ni saja paling banyak. Mata, hidung, mulut, telinga, di muka ni saja. Jadi hak muka ni masuk muka. Sebelum pada tu mengikut hak Nabi SAW ajar, seperti mana akan datang kita akan jumpa, basuh tangan, komo, gapo semua tu. Hak ni duduk pada muka. Oleh kerana 2-3 perkara ni kan, dia duduk pada muka, sebut muka saja. Masuk dah, sebut muka saja. Telinga ni oleh kerana dia masuk dalam bahagian kepala. Bahagian kepala. Dengan sebab tu bila sapu kepala sekali dengan telinga, dia sudah masuk dah situ, tak payah sebut dah lah. Dalam Quran ni dia rengkah, dia padat. Tak ada adalah orang. Jadi dia sebut pak pun situ sebenarnya masuk belakang dah. Hadis menjelaskan. Dan kalau kita perhatikan semua anggota ni, kalau kita bilas sasa tadi, 7 semua. 7 ni apa? 7 ni apa? Isyarat kepada neraka. 7 pintu. 7 pintu neraka. Dan manusia ni masuk neraka kerana apa? Kerana salah satu daripada 7 anggota. Situ. 7 anggota inilah yang membuatkan panah dia. Panah. Sebab tu orang yang buat tak molek kan, hidup dia gelisah, resah. Panah lah tu. Kita tidak nampak zahir panah. Tidak perlu seperti panah lain tak, tapi lagu lain. Gelisah, tidak tenang, baloh semua, kasar, tidak lembut, tidak halus, benci membenci, tidak ada mesra, tak ada kasih sayang, tak ada. Sebab apa? Dia panah. Hak panah ni sesuai dengan dia api neraka. Api neraka. 7 anggota ni lah. Ada kalanya manusia pergi ke tempat tu, kaki. Ada kalanya manusia guna tangan dia. Ada kalanya manusia kecil, dia kata uduh kau kan, ngopak kau gapo kau, kita kata Ada kalanya manusia ni dengar, ada kalanya dia melihat, ada kalanya dia khayal, fikir saja. 7 isyarat kepada 7 neraka. Neraka tu panas. Kalau panas, kalau api dalam dunia ni,
Orang buat kan nak padamkan. Air